Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjat syukur ke hadrat Allah Taala dapat bersama kita meneruskan kelas PDPC kita walaupun secara online melalui kita kata laman Google Meet. Marilah sama-sama kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pelajar yang ikut serta dalam kuliah kita. Hari ini kita akan belajar bahagian ibadat, sambungan daripada yang minggu lalu, iaitu berkaitan dengan alat bersuci. Kita berada pada minggu ke-8 pengajian. Hari ini kita akan sama-sama bincang alat bersuci. Alat yang digunakan untuk bersuci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar yang telah lalu kita belajar. Contoh hadas kecil ialah buang air kecil, buang air besar. Hadas besar ialah berjunub. Kita akan gunakan air dan debu tanah. Air untuk berwuduk dan mandi wajib, debu tanah untuk kita bertayamum. Air digunakan untuk mandi dan berwuduk, manakala debu tanah digunakan untuk bertayamum. Air juga digunakan untuk beristinja, membersihkan diri daripada kotoran najis. Istinja namanya. Dan menyucikan sesuatu yang terkena najis. Jadi bila kita terkena tahi di tangan kita, kita ambil air, kita bersih sehingga hilang bau, rasa dan kita hilang bau, rasa dan ain dia. Nah, warna dia. Batu atau benda-benda kesak yang lain pula boleh digunakan untuk beristinja. Jadi air kita guna untuk bersih suci tempat yang kena najis. Batu kita boleh guna untuk beristinja. Istinja ni maknanya kalaulah sini tubuh, kita akan bersihkan menggunakan batu. Ambil batu satu, kita buang. Batu dua, buang. Batu tiga, buang. 3 kali, kita yakin bersih. Ataupun satu batu yang mempunyai 3 bucu. Bucu yang pertama, bucu yang kedua, bucu yang ketiga. Okey. Dalam kunci ilmu ni kita tengok, air paip juga dianggap sebagai air mutlak. Kenapa? Kerana air ini bersumberkan satu daripada 7 sumber air. Ini di rumah kita ada air paip. Jadi kita buka air paip tu, kita dapat tahu dan dapat kenal air paip yang merupakan salah satu daripada sumber air yang 7, iaitu air mineral. Air yang tulen, air mutlak. Cuba kita tengok air mutlak. Terdiri daripada 7 sumber yang berikut. Ni 7 sumber air mutlak. Yang pertama, air yang turun daripada langit yang dipanggil sebagai air hujan. Air hujan yang turun daripada langit. Yang kedua, air yang terbit daripada bumi dipanggil air mata air. Air hujan ni dia turun, disimpan di bumi, maka daripada itulah keluarnya air mata air. Dia pergi kepada air sungai mengalir daripada celah-celah bukit, daripada tempat tinggi, pergi ke lautan, pergi ke sungai. Ada air ini dipanggil air sungai. Yang keempat, air laut. Lautan yang luas, lautan Pasifik, laut Cina Selatan, laut apa lagi? Mediterranean. Banyak jenis air laut. Semua air laut yang kita pergi tepi pantai itu dibolehkan untuk kita mandi wajib dan dibolehkan untuk kita berwuduk. Air perigi yang kita korek telaga, kita ambil sumber air, mata air keluar daripada telaga dan jadi air perigi. Air tadahan daripada air mata air yang terkumpul di dalam kerek telaga. Air salji. Air yang turun daripada langit, macam air hujan tapi dia batu dan sejuk, iaitu air salji. Air embun, wap-wap air daripada langit yang turun melekat pada daun. Maka air tersebut jika kita dapat kumpulkan banyak, kita boleh ambil sebagai mandi wajib dan kita boleh guna untuk berwuduk juga melalui air embun dan untuk beristinja, untuk bersihkan.
Jadi ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tengok pula. Silakan Faradila. Kita tengok pula cetus idea ni. Apa kita belajar tentang 7 air mutlak. Kita tengok cetus minda. Apakah yang akan berlaku sekiranya sungai-sungai tadi dicemari dengan pelbagai kotoran dan sisa toksik? Toksik, ya, bolehkah kita beristinja menggunakan air yang kotor itu? Bila air dah berubah daripada air yang bersih, air yang mutlak, tentunya air hujan berubah, air mata air tadi telah dicemari, air sungai telah dikotori dengan bahan buangan, maka apabila itu dah berubah warna dia, berubah rasa dia, dan berubah juga kita kata baunya, jadi busuk, maka air tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk kita guna, bahkan memudaratkan. Kita cakap tadi ada dua perkara yang kita boleh guna untuk bersuci, iaitu air dan debu. Bila kita guna debu tanah yang suci daripada najis saja yang kita boleh gunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada ambil air semayan dan mandi wajib. Ini kita sakit, kita tak boleh nak sentuh air. Doktor kata kalau sentuh air makin teruk sakit kitanya. Ataupun kita terkurung dalam penjara dan kita tidak menjumpai air yang bersih kecuali debu-debu yang berada di sekeliling kita. Debu-debu tanah boleh kita jadikan sebagai bahan untuk kita bersuci. Jadi debu tanah ini apabila kita tidak dapat menggunakan air, jadi kita gunakan debu tanah tadi untuk bersuci daripada najis dan kotoran, dan untuk kita bertayamum menggantikan wuduk dan mandi wajib. Okey, batu atau benda kesat pula. Ini batu ataupun benda kesat. Selain daripada air, debu, yang ketiga ialah batu ataupun benda kesat. Batu yang suci boleh digunakan untuk beristinja di samping penggunaan air. Jadi batu yang bersih suci boleh kita gunakan untuk beristinja. Batu hendaklah batu yang tidak mengandungi sebarang kotoran, barang najis. Kalau di atas batu tadi kita nak guna ada najis, baunya busuk, ataupun ada air najis tadi, ada tai, ada air kencing yang bau acing, rasa dia tidak bersih, maka kita tak boleh guna untuk beristinja. Nah, batu yang suci boleh digunakan untuk beristinja, membersih kubur dan dubur, tempat keluar air kencing, tempat keluar tai, najis air besar kita. Jadi kita boleh gunakan batu. Di samping penggunaan air, alat lain yang boleh digunakan untuk beristinja. Jadi selain daripada air, kita boleh guna batu. Walaupun air ada, kita nak guna batu, boleh? Tak apa. Cuma air ada, kita nak guna debu, tak boleh. Jadi dia kata di samping kita guna air, kita boleh guna batu. Ataupun kita boleh gunakan alat-alat lain untuk beristinja, bersihkan kubur dan debu kita. Asalkan benda tersebut adalah kesat dan bersih. Seperti kita guna tisu. Katakan tisu ni, kita ambil, kita jadikan sebagai bahan untuk membersih air kencing kita, untuk membersihkan tempat keluar najis tahi kita, boleh. Ataupun daun-daun kering, ataupun kita kata kertas, ataupun batu. Ini benda-benda kesat yang boleh membuang najis, maka ia boleh digunakan untuk bersuci. Boleh digunakan untuk bersuci. Jadi alat bersuci yang kita bincang pada hari ini, dapatlah pada kita ada sekurang-kurangnya 3 benda besar. Yang pertama air, dan air mutlak tu ada 7 sumber. Yang kedua ialah tanah, dan debu tanah ini adalah untuk bertayamum dan mandi wajib. Yang ketiga batu atau benda kesat. Jadi batu atau benda kesat ni kita boleh guna untuk istinja. Untuk istinja saja, bukan untuk bertayamum, bukan untuk mandi wajib, tapi untuk bersihkan kubur dan debu kita bila kita berak, kencing, bila kita keluarkan satu benda yang najis daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang. Okey, cuba kita ingat benda-benda ni. Kita catat di buku nota kita alat-alat bersuci ni, 3 jenis alat yang utama ni, dan bila masa dan untuk apa kita gunakan ketiga-tiga alat ni. Baiklah, ada sebarang persoalan untuk pagi ni, perkongsian kita berkaitan dengan alatan yang kita perlu gunakan untuk bersuci. Jadi, terima kasih kepada 2 pelajar yang dapat ikut serta pada hari ini. InsyaAllah faham. Boleh ada soalan? Silakan. Tak ada.
Tak ada, terima kasih. Okey. Ni Adenin Sofia. Soalan lagi. Nanti jelas alat bersuci tu ada 3, air, debu dan juga batu. Air untuk mandi wajib dan air ni daripada 7 sumber. Ingat lagi, air perigi, air hujan, air mata air sungai, air salji, air apa lagi? Air embun kan? Air embun ada 7 jenis air lah. Air yang kita boleh gunakan untuk air lautnya contohnya 7. Jadi air ni kita boleh gunakan untuk mandi wajib dan kita untuk berwuduk. Apabila kita terhalang daripada guna air, maka kita kena guna debu untuk bertayamum. 2 kali tepuk. Tepuk kali pertama untuk muka, tepuk kali yang kedua untuk tangan hingga siku. Dan apabila kita kencing ataupun berak, kita boleh guna batu. Contohnya, satu batu tadi, kita nak sapu pada kubur kita. Katakanlah ini adalah kubur kita. Pak kita kencing, kita berak. Kita ambil batu, kita sapu, kita buang. Ambil batu yang kedua, kita sapu, kita buang. Ambil batu yang ketiga, kita sapu, kita buang. Ataupun kita ambil satu batu yang besar, ada 3 penjuru, 1 penjuru, 2 penjuru, 3 penjuru. Jadi kita buang, maka kita yakin bersih dah najis kencing dan najis berak tadi, maka hukumnya adalah boleh bersuci menggunakan batu. Selain daripada batu, kita boleh guna tisu. Selain daripada tisu, kita boleh guna daun-daun kering, asalkan benda kesat dan bukan benda najis dan bukan juga benda yang dihormati seperti tulang. Kerana tulang ni makanan jin. Benda yang licin seperti bulu tak boleh. Nanti kita akan sebut satu persatu benda-benda yang tak boleh kita gunakan untuk beristinja. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Tak bagi masa setengah jam untuk tulis nota, catat dan sila snap hantarkan kepada ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ma boleh mak tanya dia ni Ustaz. Nanti ingat nak tanya dia ni muka saya Allah apa mak. Mama boleh tak? Mama. Mama. Sini.